Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidi, Muhammad Zaidi. Okey, saya mohon rumah ni dulu. Masa dia buka dulu, rumah ni transit. Ada yang bukannya mohon, dia memang dipindahkan. Tapi kategori saya, rumah transit, saya tak ada rumah, saya mohon. Okey, ada kategori yang dipindahkan daripada Sungai Rinting, tempat-tempat yang nak dibangunkan lah. Bukit Jaga pun ada pindah ke sini. Cara dia robohkan, dia buat CIQ kan, tapi dia pindahkan kemari. Dia bagi pampasan sikit, RM5,000. Macam itulah yang saya dengar daripada orang Bukit Jaga. Jadi bila kita dah duduk dalam keadaan menyewa pada waktu tu, jadi dalam perjanjian asal tu ada yang sewa beli 5 tahun. 5 tahun dah boleh mohon, ataupun kalau tak salah saya, sewanya 5 tahun. Kalau dah beli rumah boleh keluar. Kalau tidak, sewa 5 tahun tu akan disambung. Okey, jadi dengan masa tu dengan Setiausaha Kerajaan Johor, bahagian perumahan. Okey, sekarang ni sejak daripada tahun 2015 tu itu memang dah dijanjikan untuk sewa beli. Dia mula pindah tahun bila? Awal-awal yang paling awal berapa? 96. So dah dekat 30 lah. Ya, betul. Ini batch yang pertama. Pasal dah ada 19 blok. Dia ada berapa unit kat situ? Rumah kerajaan ni ada 19 unit. 19-20. 1,500 unit maksudnya. Rumah tu. Blok dia ada lebih kurang 19 ke 20. 19 blok. Dia saya tak sempat pergi tengok dia. Maksudnya berapa tingkat? 5 tingkat. 5 tingkat ada lift ke? Tak ada. Oh, jadi maksudnya dia buat 5. Ni zaman dulu lah 5 tingkat tapi tak ada lift. Padahal dia 4 tingkat ke atas tu, dia kalau lebih 4 tingkat dah kena ada lift. Tapi tak ada lift lah. Tak ada. Dan ada 19 blok. Blok tu 19 blok ada 1,500 unit. Yes, itu 19 blok yang saya rasa tak ada CM. Ada satu blok yang ada CM. Sewa dia pun berlainan harga. Pula dah. So di belakang kedai ni ada satu blok kerajaan punya. Rasa saya situ ada CM. Tempat yang kita orang duduk ni dipahamkan tak ada CM, bang So itu mungkin dia masalah pentadbiran di belakang, kenapa kononnya dia tak boleh jual lah, sebab sebenarnya tak ada CM lah. Ya. Jadi sebelah sini ada satu blok lagi, nampaknya tak ada masalah apa-apa. Blok dia pun tak banyak, dalam 45 blok, 45 unit dah saja. Yang kita orang punya dalam 71 blok tu 70 unit. 80 unit satu blok. Jadi daripada perjanjian tu tadi nak sewa beli, nak dijual pada waktu tu harga 35 pada waktu tu. Kita dah guna-guna ni, okeylah kita jual harga 35. So proses demi proses sampai dah sekarang. Dan sekarang pula dah dilantik Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor untuk handle benda-benda ni lah, di rumah di negeri Johor ni kan. Termasuklah Taman Cendana. So Taman Cendana ni dia punya kategori ada lain sikit. Yang mana dia rumah transit. So hari ni perjanjian sewa tu tadi sewa premis. Dia bukan buat sewa rumah, sewa premis dah. Kataan tu tukar pada premis. 2 tahun. 2 tahun. Yang baru ni lah 2 tahun saja. Dia jadi macam betul-betul sewa rumah swasta lah. 2 tahun disambung, 2 tahun disambung. Itu pun dah 2 kali sign satu agreement pun kita tak dapat lagi. Jadi kalau sign maksudnya dia tak bagi salinan agreement? Tak ada. Ada terima, tak ada kan. Jadi kita sign bayar RM50, dua sistem apa semua kan. Tak. Dah habis dah tempoh sini 2 tahun, sambung lagi 2 tahun, sign lagi apa semua. So macam mana kita nak tahu tempoh akhir yang 2 tahun tu? Dia beritahu sajalah. Dia beritahu saja, beritahu mulut ni. Rumah ni tak boleh disewa sebenarnya. Mula-mula dia kata dia tersewa. Selepas saya duduk setahun, dia pulang balik bayar saya sebulan. Jadi deposit saya tak tahu mana pergi. Jadi saya kata, saya macam mana? Awak duduk je lah, kata dia. Masa itu sebelum ada sekarang ni dia ada fikir apa ni, Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor kan, PKPJ. Yang baik sekarang ni sewa tu ialah 100. So dikira sebagai maintenance. So sebab itu dia kira sebagai penduduk transit tak payah bayar sewa kononnya.
Sebab dulu dia bubuhkan rumah-rumah estegan, panggil dulu sini. Jadi dah duduk, barulah ada standard maintenance. Jadi yang saya permulaan ni sewa beli. Tapi lala tak ada. Sewa beli tu kan? Memang ada salinan perjanjian dengan abang ke ada? Ada. Saya boleh dapat salinan tu tak? Tak boleh. Dah habis, dah hilang dah mana. Oh, okey. Ya. So sekarang status ni memang duduk tak tahu apa. Bila-bila masa kalau dia suruh keluar boleh keluar, kena keluar lah. Deposit dia tak pulang. Maksudnya akan ada pembangunan baru di sini. Flat yang ada ni dijual pada syarikat-syarikat kilang. Kiswaya contoh, ada kilang itu, kilang ini. Apa dijual? Yang sini jualan apartment blok tu. Bukan apartment blok tu. Flat yang ada. Flat yang ada. Ni banyak flat. Jadi flat belakang kedai ni semua owner. Belakang kedai ni contohnya dia jual kepada company. Di belakang blok ni, ada 2 blok. Dua blok apa? 3 lah. Kiswell 6 9 blok. 9 blok ni dijual kepada company untuk dijadikan diorang pekerja punya staff. Boleh pula kan macam tu. Jadi kita sebenarnya tak tahu. Yalah, we have to do more homework and check lah. Maksudnya blok yang ada, yang 15 blok, 19 blok tu kan, satu tanah tu tanah siapa kita tak tahulah masa dia buat semua tu, kira tanah kerajaan lah. Tapi tanah kerajaan tu tak tahu tanah siapa kan. Dia Jacob, dia di bawah Jacob. I see. I see. InsyaAllah urusan itu dijalankan oleh pejabat Menteri Besar. So sampai hari ini, oleh kerana Menteri Besar bertukar, kita masih bertanya juga. Tak ada dia punya jawapan yang spesifik lah, yang nak diperjuangkan kat sini. So kalau kita bertanya melalui parti yang sama, dia akan jadi macam tu lah. Kita tengah uruskan. Kita bertanya melalui parti yang sama, dia akan jadi macam tu. Jadi kita mungkin disekat dan sebagainya, jangan bersuara dan sebagainya. So hari ini kita berharap dengan bersama ni tadi kan, kita boleh buat sesuatu untuk dapatkan cerita yang sebenar. Adakah boleh dijual ataupun tak boleh dijual, kenapa janji dengan kita dulu macam tu. Setakat ini saya ingat memang sudah ada macam badan bertindak atau jawatan kuasa yang memang telah bawa isu dan hasrat penduduk nak beli ni kepada wakil dan kerajaan negeri lah. Ataupun belum ada persatuan, belum ada kumpulan ke apa lagi? Kita dah suarakan dulu. So dan lepas tu kita lepaskan kepada kerajaan yang ada untuk teruskan dan follow up, bagi tahu kita balik. Jadi saya tak tahu sampai mana dia punya tindakan. Saya difahamkan Datuk Khalid Nordin ada suruh lawyer dia, peguam dia untuk take status taman cenana. Tapi kita pun tak tahu sampai mana dia punya status tu. Ada dirahsiakan ke apa ke, saya tak tahu. Jadi kita kadang kita minta. Jadi macam ni doktor cakap tadi kan, bawah ni bos. Bila tanya jadi macam-macam. Okay, good. Last kali bila abang kata tadi kita tanya semua tu, maksudnya pernahkah ada macam mesyuarat ataupun koresponden surat menyurat rasmi antara penduduk atau wakil penduduk dengan PKPJ ke, dengan wakil rakyat ke? Okey, ya, tapi dengan SUK pernah lah. Okey. Ya.
dia blok-blok yang ada di 19 ni, buat masa sekarang maintenance memang dibuat oleh PKPJ. Dia ada kontraktor dia lah. Setiap blok tu ada persatuan sendiri ke yang menguruskan ataupun tak ada? Tak lulus oleh ROS. Pula dah. Okey, saya rasa tak betul kan. Persatuan penduduk di bawah ROS, maksudnya ya, tapi dia dia tak ada tak nanti saya ulas lah. Dia sebenarnya dia cerita title strata semua ni pun tak ada lagi. Macam mana bila tak ada, dia memang kalau selalunya ROS lebih dia keberatan untuk meluluskan persatuan penduduk. Kalau strata ni kerana akta strata ada peraturan dia sendiri. Bila title dah diberikan, memang prosesnya untuk penduduk dan pemilik membentuk satu joint management board, kemudian ada MC dia, management committee dia semua kan. Tapi kalau persatuan satu ialah taman biasa, memang boleh, atau apa-apa memang boleh buat persatuan penduduk. Tapi ini belum ada strata pun lagi kan. Jadi sepatutnya kalau tu tak timbul lah. Okey, bangun baru sekarang baru bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ni dia hari terakhir ni, lepas 2 minggu memang merangkak kan. Tapi tak apa. Saya ialah dimaklumkan oleh Dr. Zamir yang ada kumpulan penduduk nak jumpa kan. Saya rasa yang ini yang ketiga kot yang saya dipanggil oleh penduduk-penduduk di kawasan lain pun, sebab kes dia sama. Semua kes mengenai perumahan, dia panggil perumahan kos rendah rakyat lah kan. Kerajaan memang ada macam-macam kategori dia. Dia panggil rumah transit lah, kadang-kadang dia panggil projek perumahan rakyat termiskin, PPRT, ada juga yang PPR kan. Kalau ikut dasar dia lah, saya rasa di peringkat persekutuan, dan dasar yang ditetapkan di peringkat persekutuan itu juga diguna pakai oleh kerajaan-kerajaan negeri. Ini sebelum saya pergi cerita rumah ni kan, sebabnya ialah yang membiayai pembinaan sama ada rumah transit ke, projek perumahan rakyat termiskin PPR ke, setahu saya lah, yang dalam pengetahuan saya, yang membiayainya ni ialah kerajaan persekutuan. Kerajaan dia, cara dia ialah, dan masa saya Menteri Ekonomi dulu pun kita buat benda yang sama untuk kita perbanyakkan rumah rakyat ni. Tanah itu sebenarnya tanah yang ada kawal selia dan memiliki tanah ialah kerajaan negeri. Tapi kerajaan negeri tak ada duit. Mana-mana kerajaan negeri lah nak buat ni, dia kata tak ada duit. Jadi kerajaan persekutuan bagi duit untuk buat rumah-rumah ini. Bila dah siap, maka diserahkan kepada kerajaan negeri untuk dikendalikan. Jadi kalau di Johor kita ada PKPJ lah, Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor kan. Kalau di Selangor kita ada LPHS, Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor. Ada negeri dia tidak ada kemampuan untuk buat badan-badan macam itu pun, maka dia diuruskan oleh SUK, oleh pejabat menteri besar. Dia yang bagi tanah, dia yang bagi kunci kat orang semua kan. Dan bila dah diserahkan itu, perbadanan perumahan ini sepatutnya lah, dasarnya itu bukanlah untuk kerajaan. Maksudnya kerajaan persekutuan ke kerajaan negeri, bukanlah untuk kerajaan menjadi tuan punya rumah kutip sewa. Dia memang untuk rumah tu akhirnya
diserahkan dan dimiliki oleh penerima. Okay, cuma kalau dari segi tanya pegawai-pegawai lah, pembuat dasar semua ni, dia akan beritahu lah, dia kata oh tapi dia orang ni tak mampu nak beli, sebab tu kita bagi dia sewa. Sebab kalau dia nak beli nanti dia takkan dapat pinjaman bank lah, dia tak mampu semualah. Itu alasan, ataupun nak kata alasan kena marah jugalah. Tapi itulah kononnya latar belakang yang adanya rumah-rumah yang kerajaan buat untuk orang rakyat biasa ni, yang daripada sewa beli jadi sewa mati sampai ke mati kan. Dan bila orang mula-mula pindah tu mungkin dia tak ada isu sangat lah. Tapi bila dia sewa ni, dan dah sewa macam kat sini 90-an kan, 95, 96, dah masuk 30 tahun, orang dah tua, dan dia sebenarnya dia tak adil jugalah, kerana bila yang dapat rumah tu kalau 30 tahun dulu, masa dia dapat umur dia mungkin 30-an. Masa 30-an dia masih lagi berkemampuan dari segi dia ada kerja semua ni untuk dia dapatkan pembiayaan bank kecil-kecilan ke atau skim kerajaan ke apa, sebab dia masih lagi bekerja. Jadi tempoh 30 tahun tu dia boleh bayar balik. Tapi kalau 30 tahun tak ada apa, masa umur 70 memanglah tak ada orang nak bagi pembiayaan. Dan dia mula akan jadi isu bila ada pasangan meninggal. Kalau pasangan meninggal, nama tu atas nama suami, jadi yang isteri tu lepas tu kontang-ganting, sama ada dia kena yalah PKPJ ke, kerajaan negeri akan kata tak apa, mohon balik. Yalah pegawai, exco, senang suruh orang mohon balik. Tapi kalau kita berada di kedudukan yang balu itu, yang baru kematian suami, mana dia sibuk nak fikir semua, mana dia nak fikir pasal rumah semua dah. Jadi ini bukan saja berlaku kat sini tau bang. Setakat ini dikempas, ditiram, semua ada isu yang sama. Jadi ini adalah isu yang nampaknya isu di satu Johor. Jadi saya punya pandangan beginilah, sebelum kita bincang apa nak kena buat semua ni kan. Saya punya pandangan sebagai ahli politik, saya pernah jadi pembuat dasar, wakil rakyat semua kan. Kerajaan memang kerajaan nak kena buat keputusan ni kan. Bukanlah tempat kerajaan sepatutnya untuk menjadi token rumah yang mengutip sewa. Dan dasar PPRT, dasar rumah transit semua ni tidaklah pernah bertujuan untuk kerajaan memiliki rumah untuk kutip sewa. Sebab dia memang kerajaan banyak kerja lain. Jadi token rumah ni pening kepala. Dan kecualilah niat dia memang dia nak naikkan sewa tiap-tiap 2-3 tahun lah, barulah boleh jadi token rumah lah. 2-3 tahun naik sikit, kamu keluar, ada orang baru nak masuk. Tapi itu bukan niat PPRT rumah transit ni dibuat. Dia dibuat sebagai pemindahan, dan tujuannya ialah untuk memberi rumah kekal kepada penduduk. Cuma nak bagi rumah kekal itu yang ada skim. Sebab kalau orang berpendapatan rendah, bagi dia rumah, suruh dia beli, dia tak mampu. Sebab itulah ada skim macam rent to own, sewa beli kan. Jadi jelas bahawa satu ialah kita tak tahu pun sebenarnya, bila saya tanya perjanjiannya kat mana, apa hak dia, sebenarnya kita tak tahu hitam putih pun. Sekarang ni hitam putih tak tahu. Bila hitam putih tak tahu, besar kemungkinan dekat peringkat kerajaan negeri pun dia belum fikir lagi nak buat apa. Dia tak apa, kamu duduklah dulu, daripada kamu duduk dulu jadi 30 tahun lah kan. Dan pandangan kami dekat, kalau pandangan saya dan pandangan parti lah bersama kan, perumahan ini ialah hak rakyat. Tugas kerajaan ialah jangan, terutamanya perumahan untuk rakyat termiskin ataupun kumpulan berpendapatan rendah,
jangan serahkan perkara ini kepada orang swasta. Jadi memang kerajaan kena buat. Cuma masalah dia kan, yang ini pun saya tak faham. Kalau ikutnya costing kerajaan sekarang untuk buat satu rumah kos rendah, saiz lebih kurang 700 kaki, kos dia 300,000 tau. Mahal kan 300,000 kan. 300,000 ni kalau kita ada tanah, kita buat, kita dah boleh dapat banglo tau. Tapi kos kerajaan sekarang 300,000. Saya daripada dulu saya duduk garuk kepala dan saya ada sedikit pandangan yang berbeza, sebab dasarnya sekarang setiap tahun bila kerajaan peruntukkan 800 juta, 900 juta untuk buat perumahan, kerajaan bagi subsidi kepada penerima-penerima tu sampai 260,000 seorang. Jadi contohnya kan, oleh kerana kos dia 300,000, jadi dia boleh buat berapa unit je, mungkin 2,000 unit je lah setahun kan. Jadi 2,000 unit setahun tu, siapa yang bertuah dapat 2,000 tu, dia dapat loteri tunai 240,000, 260,000, sebab dia hanya perlu bayar 40,000 saja. Saya memang tak setuju, dia kata adil lah. Sebab sepatutnya yang kerajaan kena buat ialah seberapa ramai orang boleh dapat rumah, supaya kalau subsidi atau bantuan kerajaan tu daripada hanya 2,000 orang setahun dapat 260,000, sepatutnya sampai 20,000 orang dapat mungkin 10,000 seorang lah. Jadi itu memang satu perkara yang dasar kerajaan kat persekutuan ni bertukar ganti. Natang tu tak bertukar lagi tau. Dan dasar kerajaan persekutuan itu dia ada kesan kepada kerajaan negeri lah. Kerana yang membina ni sebenarnya kerajaan persekutuan. Walaupun kerajaan negeri pergi tunjuk muka, dia bagi kononnya, dia bukan duit tu daripada duit persekutuan kan. Baik kan. Pandangan saya lah, jadi ini sebenarnya memang isu seluruh Johor. Dan nampaknya ialah itu yang kadang-kadang kita tengok dari jauh, itu yang bagusnya turun, jumpa sendiri kan. Kita nampak daripada jauh semua hebat Johor ni tau. Oh, cantik sana berkilat sini kan. Tapi kau nak banding dan saya bukanlah sebab Selangor tu saya duduk kat Selangor apa kan. Mungkin sebab Selangor tu masalah ini telah berlaku lebih awal. Dia lebih mendesak. Jadi pengurusan rumah rakyat di Selangor tu nampaknya lebih teratur daripada yang ada di Johor. Dia ada clarity, dia tahu siapa yang beli, siapa yang itu semua. Jadi sebab itu di Selangor saya tak jumpa sangatlah yang kumpulan penduduk ni resah sebab tak tahu status kan. Jadi yang kita boleh usahakan lah. Pertama saya ingat, kalau ini hasrat penduduk yang majoriti, sebaiknya ada satu badan bertindak lah. Kalau ROS kata tak boleh nak buat persatuan penduduk atas alasan ini serata semua, walaupun saya rasa itu tak tepat, sebab dia tak ada cerita serata pun lagi ni. So siapa-siapa boleh buat persatuan sebenarnya, ialah. Jadi atas dasar itu, nasihat saya yang mungkin Dr. Zamil dan juga kawan-kawan dari bersama di sini boleh usahakan dan bantu, dia mesti ada satu badan tau. Badan tu supaya ada mandat. Kalau tidak nak berurusan dengan pihak kerajaan ni, kalau tak ada mandat, dia akan tanya kau siapa. Bila dia tanya kau siapa, dia rasa kau ada 3 orang je. Sebab tu dia tak layan. 15 tahun pun dia kira, alah pakcik janggut putih tu je pun, dia memang bising. Dia ahli politik macam tu tau. Jadi sebaiknya buat badan bertindak ke, panggil lah apa-apa. Kalau tak boleh letak nama Persatuan Penduduk, panggil lah apa-apa. Panggil Persatuan Muhibah Flat, apa nama ni, Taman Cendana pun, apa-apa. Tapi biar ada satu badan supaya mandat itu ada, dan bila ada mandat itu dan dia ada satu badan, dan dia mula takutlah kan. Dan yang itu kami boleh bantu bagi nasihat. Kalau ada peguam, kita boleh bantu semua.
pada masa yang sama lah, maksudnya di peringkat saya, Dr. Zamil dan juga di peringkat parti lah bersama, selepas PRN Johor ni, tak kisahlah apa keputusan dia kan, esok kita tahulah kan. Tapi saya dapati isu yang cukup besar ialah isu inilah. Dia bukan kat sini saja, di hampir semua tempat saya pergi, memang yang paling popular ini ialah pasal hak milik ni. Dan sebenarnya ada ribu-ribu keluarga tau. Kat sini 19 blok. Dekat Kempas ada 6 blok, lebih kurang 1,500, 1,600 keluarga juga. Pun sama. Siapa yang berani bercakap, dia kena hentam. Jadi dia kena ada seorang kaki pukul. Dan jadi kalau apa nama ni, saya ingat dekat Kempas tu ada Abang Yim tu, dia Abang Ibrahim tu, dia memang kaki pukul. Dia bagi contoh lah, tu yang saya tanya pasal lift dekat Kempas Permai tu, dia lebih baru daripada ni lah. Dia siap tahun 2005 macam tu lah kan. So dia tingkat, saya ingat 10 tingkat begitu. Dan bila ada lift, lagi pening kepala sebab lift selalu rosak. Jadi di blok dia tu lift rosak, maka buatlah 2 lift baru. Tapi dia buat 2 lift baru, penduduk tak boleh pakai. Alasan dia ialah kita nak tunggu Menteri KPKT dengan Koming datang rasmikan dulu. Jadi orang marah lah kan, bila orang nak turun naik tangga, ada orang tua sebenarnya kan. Jadi cara dia panggil TV3. Datang TV3, tunjukkan, esok buka lah lift tu kan. Jadi maksudnya begini, penduduk memang kena menguruskan sendiri penduduk ini dengan bermula dengan ada persatuan ataupun dirancangkan. Dan daripada situ, nasihat saya lah, jangan dengan bersama saja, bila dah ada tu panggil semualah. Sebab orang politik ni, bila dia dah tengok benda tu sudah dirancang, sudah ada kumpulan, dia mula takut lah. Sebab dia tahu penduduk nanti akan panggil TV3 lah, jadi TikTok lah, jadi itulah, malu lah kan. Kalau tidak nanti duk sibuk dipasang bendera kuning pula kat situ kan. Sebab penduduk, ahli politik dia bang, kalau tak buat bising, dia tak kisah. Bagi dia semua ni paperwork je. Alah, dia bukan boleh buat apa pun, dia akan duduk kat situ kan. Dan bila jadi kita sasarkan yang itu dulu, di pihak penduduk, uruskan supaya mesti ada satu mandat yang sah lah kan. Yang itu saya serahkan kepada penduduk. Kalau perlu bantuan kami, peguam ke apa tu, kita kelebihan bersama ni, kami banyak profesional tau. Ada orang kata bersama ni parti orang kaya, sebenarnya tak, kami miskin je. Tapi kalau nak kata parti orang terpelajar, memang betul. Yang doktor, yang peguam, yang semua ni, yang Melayu, Cina, India, ialah dulu kami masuk PKR lah kononnya kan. Kan tak ada dah, kebanyakannya itu di bersama. Jadi memang betul lah, kami boleh dapatkan peguam-peguam yang boleh buat dan menasihati secara percuma lah kan. So kita uruskan yang itu. Di peringkat kami, maksudnya ini isu seluruh negeri yang kami perlu bawa selepas ini pun. Masa dalam tempoh 2 minggu ni memang tak berkesempatan. Sebab sebenarnya saya pun tak tahu benda ni ada, maksudnya isu ni ada. Sebab kalau macam saya sebutlah, nampak cantik semua kan. Bila kita turun, rupanya ada, kalau ikut estimate saya, paling kurang ada 5-6 ribu keluarga macam ini yang gantung tidak bertali. Dia tak tahu pun bila dia kena keluar ke apa. Dia bergantung semata-mata kepada ihsan kerajaan negeri. Jadi kalau nak tegur, takut kena halau. Kalau nak bersuara, nanti dapat surat keluar. Jadi akhirnya orang menanggung menanggung dalam air mata lah kan. Yang itu saya akan bawa dan dia akan jadi isu, baik di Johor, baik juga di peringkat nasional. Sudah tentu saya nak kena semak banyak benda lah, maksudnya. Dan itu, yang ni saya nak kempen sikit lah kan, kalau aku nak selit kempen sikit kan. Itu sebenarnya guna wakil rakyat pembangkang. Sebab kalau saya pun nama Rafizi Ramli, saya tanya ke, saya tulis juga, dia tak layan, dia takkan layan. Saya ahli parlimen dulu pun, kalau tulis surat kepada jabatan kerajaan, kepada dia tak jawab, masa saya pembangkang dulu.
cara yang paling baik untuk kita dapat maklumat ialah melalui Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Macam kes 1MDB, kes MARA yang saya bongkar semua tu kan. Saya ambil masa kerana setiap kali sidang tu saya tanya soalan-soalan, dia tak terfikir pun saya tanya soalan tu untuk apa. Daripada itulah 5, 6, 7 bulan saya dapat jawapan saya kumpul, saya semak, dan saya tembak. Bila saya tembak tu dia dah tahu semua kan. Jadi kalau saya pun turun naik SUK, KPKJ tanya, dia kata ini maklumat kerajaan, kau siapa kan. Jadi kalau ada wakil rakyat pembangkang, sebab wakil rakyat kerajaan tak kisahlah parti mana. Kalau kat sini UMNO kan, kalau di Selangor PKR pun macam tu je. Wakil rakyat kerajaan, bila dia dah lama jadi wakil rakyat kerajaan, dia kerajaan lah. Takkan dia nak, bila dia tanya soalan ataupun dia bawa isu, itu sama macam hentam bos dia lah. Dia hentam bos dia, sepenggal je lah dia. Penggal akan datang tu tak jadi calon lah dia. Jadi mentaliti wakil rakyat kerajaan ni, baik Parlimen ke ADUN, dia memang takkan tanya. Sebab itu lama-lama nak jumpa dia pun payah. Sebab orang akan tanya, dia apa cerita? Dia akan bagi jawapan-jawapan pentadbiran. Saya sebenarnya dah tulis surat ni. Tapi belum dapat jawapan. Daripada 6 bulan jadi 6 tahun, jadi 16 tahun. Macam itulah. Kalau ada wakil rakyat pembangkang yang berfungsi, dia boleh tanya soalan dekat Dewan Undangan Negeri. Dan soalan dalam Dewan Undangan Negeri tu tak boleh lari, kerajaan negeri kena jawab. Jadi contohnya soalan yang kalau saya ADUN pembangkang lah dekat sini kan, dekat Johor ni, memang saya minta senaraikan secara terperinci berapa rumah transit dia yang ada, berapa yang ini status dia semua, yang mana dah sign, yang mana atau dan apa hala tuju kerajaan negeri, adakah kerajaan negeri memang akan berniat untuk menjual kan. Yang itu kami tanya dari luar lepas ni lah. Sama ada kami dapat jawapan ke tidak tu wallahualam. Tapi kalaulah contohnya Dr. Zamil menang, kalau dia boleh menang, yang itu kita lanyak dia tiap-tiap hari, suruh dia tanya, turun naik untuk dapatkan maklumat itulah. Jadi buat masa sekarang yang terbaiknya ialah saya juga akan bercakap dengan tempat-tempat lain yang ada isu ini. Kami akan cuba susun. Cuma sebaiknya kena ada mandat itu. Kemudian daripada mandat itu mewakili daripada suara majoriti orang. Bila saya kata suara majoriti ni, dia bukanlah bermakna kalau ada 19 blok, semua 19 kena ada mengundi ke tidak. Maksudnya kalau ada 100 keluarga yang dia nak perjuangkan perkara ini sebab dia nak beli, dapatkan 100 keluarga itulah. Itu pun dah mewakili mandat 100 keluarga itu. Jadi daripada setiap kawasan perumahan itu yang terkesan ada wakil-wakil dia, di peringkat negeri Johor pun kita boleh gabungkan untuk jadi satu badan bertindak juga. Banyak kerja Zamil kan sebenarnya. Saya mudah, aku bagi arahan je kan. So bila kita buat tu, dan suara itu akan jadi lebih kuat. Bila suara itu lebih kuat, kami juga bantu daripada luar sebagai satu parti politik. Suara yang kuat itulah maknanya, kalau sebelum ini selama 30 tahun kerajaan negeri kata tak apa, kemudian kita banyak isu lain lagi ni, tak payah layan lah dia orang, kita dah bagi dia duduk kat situ percuma katanya, apa dia orang nak bising kan. Bila dia dah jadi isu, maka kerajaan negeri tidak ada pilihan kecuali ada dasar, ada hala tuju dan mula memproses lah. Jadi kita selesaikan esok, dan insyaAllah saya bincang dengan Dr. Zamil dan juga orang yang lain sebab dia melibatkan seluruh Johor ni. Dan mungkinlah saya ingat dalam 1 bulan lebih lagi kita jumpa balik. Sebaiknya saya cadangkan dia ada wakil daripada daripada kawasan-kawasan terlibat ni. Selain daripada kawasan itu, kita juga perlu gabungkan suara daripada kawasan-kawasan lain. Dia memang kena ada satu badan bertindak di seluruh negeri, mewakili ni 15 ribu keluarga yang terkesan ini. Dan daripada situ saya ingat kempen itu tidak boleh tak diambil endah oleh Menteri Besar, oleh Exco semualah. Buat masa sekarang, saya ingat sumbangan terbesar kami yang kami boleh bantu ialah buat bising.
Dan ni orang tengok ni, ada orang tiap pagi makcik 2,000 orang duk tengok kita membebel. Dan bila dia tengok kita membebel, dia akan cerita, ni orang lain mula bising lah, orang mula cerita, ahli politik paling takut ialah bila orang mula bercerita. Dan bila mula cerita ni, saya pasti ni pegawai-pegawai BN, pegawai-pegawai SUK, pegawai MB ni, dia tengok Allah sudah kan. Jadi nak tak nak, selagi lepas ni ada je orang PKPJ datang jumpa penduduk. Kan? Jadi kami boleh bantu, dalam bahasa Inggeris maksudnya kita boleh bantu amplify suara itu, kerana selalunya kumpulan yang macam ini, kumpulan penduduk macam ini, suaranya itu tidak mahu didengar. Cakaplah macam mana pun, kecuali dia dah jadi speaker besar, dia tak nak dengar kan. Dan kemudian kita lalui proses itulah. Kalau contohnya dia, pandangan saya, sepatutnya rumah-rumah ni dijual. Cuma skim nak jual tu macam mana? Janganlah suruh bayar cash. Jadi sekarang bila dah umur 60-70, nak suruh ambil pinjaman pun payah. Orang dah umur 60-70 kan. Dan kerajaan negeri pun kena ada caveat juga. Contohnya, kalau dia jual, contohnya tak boleh jual kepada orang lain kecuali diwariskan. Contohnya. Yang itu kita bincang lah kemudian kan, skim dia satu-satu tu. Tapi dasarnya ialah rumah-rumah PPRT, rumah transit ni, memang tujuan dia ialah untuk bagi orang berpendapatan rendah ada rumah. Kalau tidak, sampai bila dia tak ada rumah? Takkan dia nak suruh beli, tambah sekarang lah beli kat JB kan. Jadi sepatutnya tidak ada alasan rumah-rumah ni 30 tahun masih lagi status disewa. Jadi yang itu insya-Allah kita susun. Saya akan ambil lebih banyak maklumat, bukan saja di sini dan juga di tempat-tempat lain. Dan insya-Allah lah itu salah satu. Maksudnya aku kena datang berkali-kali ke JB ke mana? Tapi insya-Allah di KL pun kita buat, kerana dia bukan saja masalah JB. Ini masalah perumahan rakyat yang berlaku di semua tempat kan. Dan kalau 12 agenda bersama tu, kami tak janji bulan bintang lah, tapi satu agenda dia memang pasal perumahan rakyat. Sebab ialah yang pakcik yang umur kita 50-70 ke atas ni, paling kurang kita ada rumah lah. Tapi kalau kita tak lakukan sesuatu susun dengan berlainan daripada cara kerajaan buat sekarang, yang budak-budak ni 20-30 tahun daripada sekarang, rumah pun tak ada tau. Dia akan mati dalam bilik. Dia memang dah berlaku di negara lain pun. Dia kesian, dia lahir kecil, dia kerja macam mana pun, hanya yang dia mampu ialah bilik. Dan dia, kalau kat KL dah berlaku tau, satu flat ada 3 orang keluarga. Satu keluarga ambil satu bilik, sewa 500-600 bulan, satu bilik, satu keluarga duduk di luar. Benda tu agak biasa di KL, di Selangor semua kan. Jadi dia memang tak seksi lah, orang kata dia ni perkara cerewet untuk ahli politik, cerita rumah ni semua kan. Tapi kita semua pernah jadi manusia kan, manusia kalau tak ada rumah memang tak ada makna lah kan. Dan kita tak nak generasi akan datang ni dia tak ada rumah. Dan saya ada pandangan saya lah macam mana nak menyediakan perumahan rakyat ini dengan skala yang besar. Tapi orang selalu kata lah, dia ingat dia seorang je cerdik. Tapi tak apalah, yang itu maksudnya salah satu daripada 12 agenda besar bersama itu memang yang macam ini, soal perumahan rakyat. Jadi dia kena juga dengan apa yang memang kami akan terus bersuara dan jadikan isu besar dalam politik negara lah. Cuma kita susun di peringkat penduduk, kita susun di peringkat gabungan negeri, dan dengan itu saya harap kita boleh ada lebih banyak leverage untuk kita bawa isu ini dalam masa terdekat. Saya ingat dalam 1-2 bulan ini kita dah boleh mula adakan gerakan yang tersusun. Bukanlah nak membangkang, tapi pihak kerajaan mana-mana pun, parti yang ada ni semua ada kerajaan. PH pun ada kerajaan, BN pun ada kerajaan, PN pun ada kerajaan, tapi perangai dia sama semua tu. Bila dia jadi kerajaan, kalau tak ketuk dan tak tendang, dia akan duduk kat situ kan. Jadi bila kita dah mula ada gerakan dan kempen tersusun itu, harapan kita, maka kerajaan negeri akan ambil kisah dan berubah. Jadi saya ingat itu setakat yang
saya boleh bagi komitmen kami. Kami nak belanja janji lebih-lebih pun tak boleh. Paling hebat buat masa sekarang saya boleh belanja gambar sajalah. Jadi terima kasih. Saya pulangkan kalau ada soalan-soalan lain.